Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam. Tadi pun kita dah jalan sama-sama kan? Ya, Dan betul. hari ni kita nak buat assignment kita punya trio kan? Ya. Dan Fatin sebagai klien saya dan saya sebagai kaunselor di sini. Fatin nampak sangat cantik bagi saya lah. Boleh kita sama boleh tak sama pula. Saya Tak memang berjanji tak, pun. aduh Apa perasaan Fatin pada hari ni? Pakai baju pink sama dengan saya. terkejut sebenarnya. Terkejut. Tiba-tiba Fazal dia pula tegur, berjanji ke? Tak lah. Sebenarnya tak ada pun Tak ada kan. berjanji. Datang pun kita ni memang nak buat assignment kan. Tiba-tiba datang baju sama. Jadi satu kebetulan mungkin fikiran kita juga sama. InsyaAllah mungkin InsyaAllah. barangkali kan. InsyaAllah. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu peranan saya sebagai kaunselor adalah akan mendengar apa sahaja luahan hati Fatin, dan peranan Fatin adalah memberi komitmen dalam kita punya sesi hari ni. Kita punya sebagai interviewing skill je lah, bukan sesi. Dan Fatin boleh cerita saja isu yang Fatin rasa selesa nak bercerita dengan saya, atau luahan hati Fatin yang Fatin rasa aku kena cerita untuk lebih legakan hati aku, ataupun bagi Fatin nak cerita pasal masalah atau isu yang rasa Fatin nak selesaikan. Okey, itu peranan Fatin dan peranan saya sebagai kaunselor. Dan saya nak bagi tahu Fatin yang kita punya interview skill ni mengambil masa dalam 30 hingga 45 minit bergantung dengan masalah yang dibawa ataupun isu yang ingin diketengahkan oleh Fatin. Okey, lepas tu saya ingin meminta izin Fatin untuk merekod kita punya sesi kita punya interview hari ni, kita punya sesi pada hari ni. Boleh ke Fatin? Boleh. Okey, ada tak? Dan lagi satu, saya nak bagi tahu apa sahaja yang dikongsikan oleh Fatin atau luahan hati Fatin, masalah yang Fatin ingin kongsikan kepada saya keep secret lah. Maksudnya saya kena jaga etika kerahsiaan saya sebagai saya sebenarnya kaunselor berlatih kan. Saya perlu jaga etika kerahsiaan. Jadi cerita sini habis sini je lah. Okey Fatin? Okey. Lagi satu, ada apa-apa lagi tak soalan yang Fatin nak tanya? Berapa lama tu kita buat benda ni? Dalam 30 hingga 40 minit. Boleh. Bergantung kepada isu yang ingin Fatin ketengahkan, ataupun masalah yang Fatin ingin kongsikan, atau perkara-perkara yang Fatin rasa mengganggu Fatin lah baru-baru ni. Okey. Ada lagi soalan? So far tak ada. Okey, tak ada. Okey. Boleh kita mulakan apa yang isu yang Fatin ingin kongsikan dengan saya pada hari ini? Isu dia saya ada dalam saya ada baru pegang jawatan untuk bawa persatuan kaunseling lah. And then benda tu dia tak ada masa awal-awal sidang hari tu. Diorang tak lantik pun jawatan kuasa ni. Kiranya macam ni jawatan kuasa khas lah. Diorang baru lantik dah 2-3 bulan ke belakang ni dah. Kata sidang dah nak habis ni, 3 bulan lagi sidang dah nak habis. Ni baru lantik jawatan ni. So saya pegang jawatan tu. And then malam tadi kita orang ada meeting untuk barisan kepimpinan kasih lah. And then adalah diorang menyuarakan rasa tak puas hati tu sebab jawatan yang saya pegang tu jawatan penilaian prestasi. Jadi saya dengan ada 2 orang lagi yang bawah saya tu. Tapi yang 2 orang lagi tu senior lah. Seorang praktikum, seorang lagi dalam SEM 4 kalau tak silap saya, SEM 4 ke SEM 5 gitulah. Okey, sebelum tu saya nak tanya Fatin, pelantikan daripada orang kata jawatan tu, Fatin volunteer ataupun ada yang orang kata suggestkan untuk Fatin jadi? Ada yang suggestkan benda tu sebab jawatan tu sebenarnya tak dihebahkan pun dekat umum. Dan exco kasih pun diorang tak tahu jawatan tu ada. Yang tahu cuma MT je. Jadi bila diorang minta mohon, diorang interview saya, dapat benda tu. So saya okey je lah sebab sebab kita nak menilai prestasi just bagi markah kan. Tapi nak kena teliti lah tengok memang markah yang diberikan tu setimpal dengan gerak kerja diorang. Jadi sekarang ni yang jadi isu dalam barisan kepimpinan tu,
markah yang kita orang bagi tu tak setimpal dengan gerak kerja diorang. Tapi dalam macam saya, jawatan kuasa penilaian saya ni, kita orang 3 orang divide tau. Maksudnya satu orang ni akan ambil 3 exco. So 3 exco dan ada pegang dalam 2 atau 3 orang MT untuk setiap orang ni. So saya punya exco, yang bawah saya, penilaian saya tak ada masalah. Bawah yang seorang lagi agak senior saya yang praktikal tu pun tak ada masalah. Cuma ni isu dia sekarang ni yang seorang lagi kita orang punya jawatan kuasa tu, yang itu ada masalah. Itu sebab malam tadi lah, sebab antara diorang tu saya yang paling muda kan. Saya baru sen 2. So dalam bukan setakat dalam jawatan yang khas ni, tapi untuk keseluruhan barisan kepimpinan saya paling muda. Sen 2 untuk pegang jawatan tu. So saya memang cakap lah, saya memang tak kenal exco bawah saya secara tepat tu, memang saya tak kenal sangat lah. Cumanya adalah saya tengok nama dia orang, tengok muka dia orang, tapi tak adalah tengok muka kat gambar tu terus ingat, tak ada. Cumanya program yang bawa exco yang saya buat ni pun kadang ada yang saya turun. Macam bulan 5, bulan lepas hari tu saya turun program under exco saya, macam art terapi tu saya turun sebagai peserta, bukan AJK. And then untuk camp TOT ni pun saya turun sebagai peserta, itu pun ada exco saya juga. So diorang ada pertikaian lah, persoalkan macam mana kita orang menilai kalau kita orang tak turun program yang exco kita orang buat. Jadi actually benda tu saya bukan tak turun, saya turun. Kakak sini saya yang praktikal tu pun turun. Cuma yang ada satu masa tu tertentu, ada satu program yang kita orang 3 orang tak turun masa tu. Sebab dia tak free, saya tak free, dia pun tak free juga macam tu. Tapi kita orang tanya. Cuma yang jadi isu sekarang ni, markah yang ada seorang yang daripada AJK kita orang ni, dia bagi markah tak kena. Sebab sebenarnya saya dah persoalkan markah exco tu. Saya dah persoalkan dalam grup kita orang panggil grup JKP lah. Grup tu antara saya dengan yang 2 orang kat sini tu, saya dah persoalkan benda tu. Sebab masa saya isi markah exco saya tengok markah exco yang lain juga, ada exco lain, dan saya nampak exco yang lain tu walaupun dia bukan bawah saya, tapi saya nampak dia orang aktif. Sebab tu saya tanya balik dalam grup, kenapa boleh dapat markah rendah macam ini? Sebelum tu saya nak fahamkan balik cerita Fatin. Fatin ni sebagai penilaian prestasi, Fatin kena bagi markah kepada mereka. Yes. Dan Fatin rasa Fatin muda, waktu muda, sebab Fatin antara yang muda dengan diorang. Ada tak kawan-kawan juga waktu tu? Tak ada. Tak ada. Semuanya atas Fatin lah. Semua senior saya semua. Jadi Fatin memberi markah kepada siapa? Senior semua. Jadi untuk bawah saya menilai exco disiplin, exco media dengan exco kebudayaan. 3 ni dia ada ketua exco dia ada timbalan exco dengan rexco. Jadi untuk penilaian saya tu, saya sebenarnya kan memang berat nak menilai orang ni kan. Dia macam dah sakit kepala sebab kita lagi satu umur Fatin pun lagi muda daripada betul. Tapi salah satu tujuan kenapa MT ambil saya, sebab dia nak ada pelapis benda tu. Dan dia combine-kan dengan yang senior yang memang macam praktikal tu. Dia dah lama dalam barisan kepimpinan kasih tu. So bila dia letakkan ada yang lama, ada yang baru, dengan harapan benda tu boleh orang kata sama-sama belajar. Macam saya tak tahu, saya tanya senior tak pasti, tanya pendapat saya juga kan. So macam sebenarnya isu yang jadi masalah, sebab semua barisan kepimpinan, bukan semualah, saya ada certain especially yang exco bawah yang buat masalah tu. Saya punya jawatan kuasa yang buat masalah tu, semua attack dia malam tadi. Semua attack. Memang diorang tak attack saya ataupun attack yang sini saya yang praktikum tu. Tapi bila dia attack seorang tu, dia macam seolah-olah macam bila saya senyap dia kan, semua tanya, MT semua tanya, Fatin okey kan ni? Okey. Ada dia kata okey, so far okey. Dia kata biasalah ni kan. Diorang semua bila saya dah habis tu, diorang semua tanya saya, Fatin okey tak ni? Okey, dia kata okey. Sebab diorang macam mungkin diorang kesiankan dekat saya, sebab diorang sebenarnya attack seorang, tapi kita kena tepiaskan dia yang benda tu. Sebelum tu saya nak tanya, apa yang membuatkan kesalahan yang dia buat tu, maksudnya bukan kesalahan, apa salah laku yang dia buat tu
kenapa dia berkait dengan Fatin? Dia sebenarnya sebab tugas kita orang ni, kita orang macam tak nampak skop yang jelas tau. Skop tugas saya tu macam tak jelas sebab benda tu dilantik pertengahan sidang. Kalau benda ni dilantik masa awal-awal sidang, dia tak ada masalah. Tapi sebab dia dilantik daripada pertengahan sidang, dan sidang pun dah nak turun dah ni pun. Nak habis dah. Dah nak habis dah. Sekarang ni tengah sesi nak mencari yang baru. Jadi sekarang ni diorang macam petikaikan lah. Kita orang dah buat kerja daripada awal hari tu, tiba-tiba bulan 4 tu kita orang tak aktif sangat, markah rendah. Padahal penilaian kita orang start bulan 4 lah. Tapi bila dia dapat markah yang rendah, diorang rasa tak adil lah benda tu. Itu satu. Yang keduanya, Penilaian rendah maksudnya? penilaian contohnya kalau 100%, yang ni dapat 20%, kan rendah. Macam tu. Orang atasan bagi markah kat awak dekat Fatin. Kita orang maksudnya kan, saya dengan dua orang lagi senior saya tu, kita orang ni pegang jawatan kuasa untuk penilaian prestasi. Yang Dekat mana bawah exco masing-masing. bawa skor masing-masing. Ada gangguan. Sekejap Ada rasa kena alam lah. Alam aku pukul 11. Okay, teruskan Fatin. Okay. Maaf ada gangguan. Tak apa. Tak apa, Tak apa. Dan kita orang ni, tugas kita orang memberi markah, menilai semua exco termasuk MT. Jadi totally yang kita orang kena menilai dalam 50 orang lebih lah. Okay, sebelum tu saya faham, tugas Fatin adalah memberikan penilaian markah prestasi kepada rakan exco yang bawah Fatin. Tiga exco tu. Okey, lepas tu bawa orang atasan Fatin tiba-tiba memarahi ataupun Tak. Dia isu yang tak puas hati ni yang exco bawah, yang exco lain macam exco pembangunan Asia, exco. Jadi diorang tiba-tiba marah. akademik. Diorang bukan marah, diorang macam ada rasa tak puas hati sebab penilaian pemberian markah tu tak sesuai sebab dan ada MT yang suarakan sebab MT pun rasa tak puas hati sebab dia nampak anak buah dia buat kerja, tapi kenapa markah macam tu. Maksudnya contoh daripada awal diorang buat kerja dah okey, diorang dah bagi markah korang dah jawatan Fatin dah bagi markah baik, dan kemudian masa bulan 4 tu tiba-tiba diorang punya penilaian macam rendah. Ya, rendah. Fatin memberi markah berdasarkan Performance diorang masa bulan 4 tu. apa yang Fatin tengok tu lah. Ya. Dia sebenarnya saya tak katalah saya buat silap. Saya memang ada buat silap sebab saya tak buat homework mendalam kan benda tu. Dari satu bulan 4, masa tu bulan puasa kan. Dan itu adalah first task yang kita orang kena buat. Itu first time kita orang kena menilai untuk bulan 4. And then saya pula masalah kepada, saya belum kenal semua exco. Jadi kat situ lah masalah saya. Dan saya tak berapa teliti, dan ada certain program yang saya turun, ada yang saya tak turun. Dan masa tu saya tak silap saya adalah saya tak tanya one by one. Tapi ada juga saya tanya, tapi saya tak tanya direct dengan ketua exco dia. Jadi mungkin silap dia kat situ lah. Cumanya yang jadi masalah, saya tak tahu lah kenapa diorang, sebab diorang memang cakap, yang diorang cakap dengan saya, kita orang tak attack awak pun macam tu. Awak relax je. Dia kata saya nak relax macam mana, sebab bila dia orang, walaupun dia attack seorang dalam jawatan kuasa kita orang ni yang bermasalah tapi dia macam efek kat saya macam alamak, sebab saya macam semalam meeting bersama penasihat akademik. Penasihat akademik, tahu tak siapa penasihat akademik Kasih? So ada doktor kat situ. Betul. Jadi bila ada doktor kat situ, saya dah gugup. Dah lah saya paling muda. Lepas tu kita orang, agenda yang pertama, agenda penerangan daripada jawatan kuasa kita orang sendiri. Sebab yang pertama, diorang memang tak tahu kewujudan JKP ni. Dan yang kedua, nak selesaikan dalaman lah benda tu, masalah-masalah yang tak puas hati tu. JKP, Jawatan Kuasa Penilaian Prestasi. Okey. Jadi isunya kat sini, Fatin rasa yang diri Fatin ni muda untuk memberikan markah kepada mereka yang lebih, orang kata lebih berpengalaman daripada Fatin. Fatin rasa adakah itu isu bagi Fatin? Yang Fatin rasa Fatin muda daripada mereka? Tu satu. Yang keduanya sebab saya jadi macam takut lah. Sebab saya nak, ialah kita nak kita pegang jawatan, sebab jawatan saya bukan jawatan yang bawah. Betul. Sebab saya berada pada tengah-tengah antara MT dengan exco. Saya kat tengah-tengah. Jadi kalau sebab
kadang-kadang saya rasa macam bila saya menilai tu, saya tak berani nak bagi yang rendah. Sebab tu bila saya tengok ada yang rendah, saya akan persoalkan, kenapa rendah? Betul ke dia memang tak aktif? Sebab tujuan jawatan ni diwujudkan, kita nak buang mana yang tak aktif tu. Kita nak cari siapa yang memang betul-betul tak ada function dalam persatuan tu. Jadi pada saya baguslah tindakan Fatin tu. Fatin bertindak mengikut apa yang Fatin rasa benda tu memang kena bagi markah begini. Yang ini memang bagi markah begini. Jadi saya rasa Fatin jalankan Fatin punya tanggungjawab tu dengan baik pada saya lah. Tapi tak tahu pula ada yang tak berpuas hati bila Fatin bagi markah yang rendah dan membuatkan mereka rasa macam dia orang etik satu je tapi tiba-tiba memberi kesan kepada Fatin. Dia memberi kesan kepada Fatin, Fatin rasa apa? Saya kalau macam malam tadi lah, saya fikirkan perasaan saya malam tadi, memang saya rasa macam takut. Memang ada rasa gugup sangat-sangat. Kenapa diorang takut? Dia bukan apa, sebab saya tahu diorang memang bukan attack saya tahu. Dan bila dah habis meeting tu, diorang sendiri cakap dengan saya, TYDP 1 tanya saya, TYDP 2 pun tanya saya, NYDP pun tanya saya sendiri. Tanya apa perasaan Fatin kan? Dia tanya saya okey ke tidak, macam mana, boleh tak. Dia kata Fatin jangan rasa ni pula, sebab yang orang sebenarnya ada, kita nak clearkan benda yang tak puas hati tu. And then saya ada exco lain yang tanya saya, cakap Fatin okey tak? Cakap kita orang tak attack Fatin pun, kita orang cuma macam tak puas hati dengan pemakahan yang si dia tu. Si dia daripada jawatan kuasa saya tu. Yang si dia tu dia buat bagi markah dekat rakan exco dia macam sebab dia macam apa kesalahan dia bagi yang saya nampak dia macam dia memang ada minta maaf. Tapi dia minta maaf kepada siapa? Pada semua exco masa malam dia tadi sedar dia punya kesilapan. Cumanya yang saya nampak macam dia macam tak nak mengaku salah. Dia macam, sebab saya memang mengaku memang silap saya lah masa pemberian markah bulan 4 tu. Tapi bila saya teliti balik, saya akan rombak balik markah untuk bulan 4. Dan bulan 5 ni, saya tak nak benda tu berulang balik. Jadi saya memang dah teliti betul-betul untuk bawa under exco yang under saya. Memang saya bagi penilaian yang ikut performance diorang. Saya tanya one by one setiap exco tu, saya tanya. Dan saya ada turun, walaupun tak banyak, tapi adalah dalam satu at least saya turun untuk yang ambil exco saya. Dan kalau saya tak turun program tu, saya akan tanya MT ataupun saya akan tanya diorang sendiri one by one lah saya tanya. Sebab saya tak nak benda tu berlaku masa bulan macam yang bulan 4 tu. Oh, jadi maknanya Fatin lebih berhati-hati buat memberikan markah kepada rakan exco disebabkan oleh mereka tidak berpuas hati. Lepas daripada kejadian bulan 4 tu. Dia orang bukan tak memang diorang tak puas hati dengan markah sebab diorang rasa macam diorang dah buat kerja banyak kan. Sebab kita belakang tabir paling banyak. Belakang tabir yang benda yang kita tak nampak masa hari program tu kan. So yang tu ya, kesian markah diorang tak setimpal dengan kerja yang diorang buat. Sebab belakang tabir ni lagi banyak kerja nak kena buat kan. Cumanya yang saya macam, sebab saya tak berani nak bagi markah rendah. Saya memang kata saya bukan jenis yang, sebab saya sendiri pun tak suka pegang jawatan sebenarnya. Saya tak suka pegang jawatan, tapi bila dia beri tanggungjawab, saya akan buat benda tu semaksimum yang mungkin. Saya akan buat sehabis baik. Sebab saya sebboleh-bolehnya memang saya tak suka kritik orang. Saya tak suka kritik orang, dan saya kalau boleh tak nak bagi markah yang rendah. Pada Fatin, bila Fatin masuk jawatan kuasa ni, Fatin rasa ada tak benda yang Fatin rasa macam saya buat benda ni untuk dapatkan sesuatu? Maksudnya apa yang Fatin nak sebenarnya daripada jawatan tu sendiri? Actually untuk tingkatkan keyakinan ke atau macam mana diri Fatin? First, memang yang pertama saya join jawatan ni sebab pengalaman. Pengalaman untuk pegang jawatan tu macam mana rasa dia kan. So sebab sebelum ni saya kalau pegang jawatan pun macam kata tak banyak buat kerja sangat. Kalau dulu zaman sekolah pegang jawatan ni cikgu banyak tolong kan. Tapi bila kat U ni, bila once kita pegang jawatan, kita kena buat sendiri. Sedangkan knowledge kita tu zero. Jadi bila dekat sini, saya banyak tanya senior-senior.
sebenarnya dalam kasih sendiri pun saya memang akan tanya dia orang macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu. Saya akan join mana ada program kasih yang saya free, saya akan join. Tapi saya akan tanya dia balik lah, saya memang tak tahu apa-apa. Dia kata okey ada PIC sini yang PIC benda tu, so dia akan guide lah benda tu. So kalau ada orang guide, saya tak ada masalah. Okay, Fatin rasa untuk bila dapat jawatan ni, Fatin nak timba satu pengalaman baru bagi Fatin. Dan Fatin rasa benda tu benda baru yang Fatin rasa boleh untuk dapatkan pengalaman. Dan juga Fatin lepas Fatin masuk je, tiba-tiba ada isu berkaitan tentang jawatan kuasa dan pemarkahan tersebut lah. Ya, sebab apa ni, kalau pasal isu ni, sebenarnya isu ni dah orang kata tak adalah settle sepenuhnya dah, tapi hampir settle lah. Cumanya saya sebenarnya kesian dengan yang bawah saya tu, bukan exco yang bawah saya tu, saya kesian kawan saya yang kena attack tu, akak senior tu. Sebab yelah, saya boleh faham perasaan dia macam mana bila orang attack dia macam itu kan, rasa tak puas hati attack macam itu. Tapi dia pun macam tak nak mengaku salah dia. Dia minta maaf tu ke? Dia minta maaf, tapi dia macam menegakkan, sebab dia tak turun program. Nah, lepas tu program yang under exco dia pun, dia macam turun sekejap, lepas tu dah tak nampak bayang dia. Lepas tu macam mana dia bagi markah? Itulah dia bagi tahu, dia menilai berdasarkan laporan yang dia nampak. So kalau nampak nama orang tu, dia akan bagi markah. Tapi kalau tak nampak nama orang tu, dia tak bagi markah. Sedangkan kita melihat secara total benda tu. Even kalau nama dia tak ada dalam laporan pun, sepatutnya kita kena tanyalah dia, sebab dia mungkin yang tak ada nama, yang tak ada dalam laporan tu, itulah yang paling banyak buat kerja. Betul. Jadi so dia macam tak adil lah dalam membagi markah tu. Dia tak datang, tapi dia bagi markah berdasarkan laporan semata-mata. Sebab sedangkan dia tak tengok orang yang buat kerja tu. Betul, laporan pun tulis tu bukan berpercaya sangat benda tu kan. Sebab saya sendiri pun nampak, macam ada saya tengok laporan program sebelum ni kan, yang under exco saya nampak nama dia ada kat situ sebagai AJK. Tapi saya tak nampak dia masa hari program. Jadi okay, lepas tu markahnya macam mana Fatin tu? Dan sebelum saya bagi markah tu, saya tanya one by one bawa exco, memang dia tak turun ke, saya tanya. Lepas tu diorang cakap memang dia tak turun. Lepas tu habis tu dia ada pegang jawatan, tugas untuk AJK tu dia buat tak? Kita orang banyak cover. Okay, sekarang ni saya nak bagi markah. Okay, saya dah boleh bagi markah, tapi saya faham kenapa tugas dia tu banyak di cover oleh akan exco dia yang lain, dan kenapa dia tak turun program masa tu walaupun nama dia ada dalam AJK. Sebab dia international student. Jadi saya faham kalau dia ada masalah komunikasi dengan kita. Sebab tu kadang-kadang kalau dia turun program, dia pun tak tahu dia nak buat apa. Bila dia nak buat kerja dia, banyak yang cover. Sebab kadang-kadang dia orang ada, bukan misconnection, tapi macam halangan semantik tu ada. Halangan komunikasi halangan komunikasi. Sebab dia tak faham bahasa Melayu. Kita pun tak boleh nak cakap bahasa Inggeris berlebih kan. So saya faham lah kalau ada masalah kat situ. Memang dia tak aktif, tapi diorang bagi tahu saya, dia seboleh-bolehnya memang banyak kalau ada program apa dia turun. Cuma mungkin daripada skop tugasan dia tak banyak sangat lah. Tapi saya takkan bagi markah rendah dekat dia, sebab saya tahu masalah dia apa. Waktu apa yang saya nampak, Fatin memberikan markah dengan cara yang betul lah. Maksudnya Fatin tengok orang yang buat kerja, dan Fatin tengok Fatin tengok orang yang buat kerja, dan Fatin bagi markah setimpan dengan apa yang dia buat. Dan tapi ada juga masalah tentang kakak senior yang Fatin cakap tu, dia bagi markah berkait dengan laporan yang dia buat. Hanya laporan sekadar yang dia tengok. Dia hanya tengok laporan tapi tak tengok orang yang buat kerja. Jadi benda tu tak adil lah. Perbezaan Fatin dengan dia jauh beza. Tapi kenapa Fatin, boleh tak saya nak tahu Fatin kenapa kan rakan MT dalam perjumpaan tu tanya Fatin okey ke? Fatin tak okey ke? Macam tu. Jadi apa pada pandangan Fatin, boleh tak Fatin kongsikan macam mana diorang boleh tanya soalan macam tu kat Fatin? Sebab saya rasa sebab ni, yang pertama sebab saya paling muda. And then diorang takut yang saya akan, pernah tak sesuatu yang berlaku terhadap isu Fatin yang menyebabkan mereka tanya okey keadaan Fatin?
dia bukan, dia orang tanya tu sebab mungkin ya kita pun sendiri faham bila bekerja dalam tim, dalam satu organisasi tu akan ada yang tak puas hati dengan kita. Cumanya orang yang kena attack tu dia sendirilah yang kena bergantung pada diri sama ada dia nak menerima secara terbuka ataupun dia memendam benda tu. Macam tak, dia pun dia akan jadi macam aku nak attack, aku nak buat kerja aku. Jadi apa yang saya faham, maksudnya sebelum ni Fatin, ialah isu yang ada orang kata tak berpuas hati dengan Fatin tu yang menyebabkan mereka tanya keadaan Fatin. Okey ke Fatin dia orang bukan attack Fatin sebenarnya, attack orang lain. Dia bukan fokus kepada sebab saya dah pernah alami ke tidak. Sebab dia orang pun tak kenal saya. Jadi dia orang pun tak tahu macam mana saya kalau saya pegang jawatan macam mana saya handle program ke apa ke kan. Saya buat skop tugasan saya tu macam mana. Cumanya mungkin dari pengalaman dia orang sendiri tu, dia orang mungkin risau yang takut saya macam tak boleh nak ambil alih ke? Tak boleh, bukan nak ambil alih. Takut dia orang risau yang saya tak boleh nak adapt situasi tu. Situasi yang dia macam apa perasaan bila kena kecam. Dia macam tu lah. Perasaan pernah kena tak kecam. Fatin rasa lepas kejadian daripada diorang rasa kena tidak berpuas hati tu, dia rasa, pernah tak Fatin rasa yang Fatin kena kecam? Pernah? Sebab saya pernah rasa macam tu lah. Saya kesian dengan kat senior tu. Pernah rasa lah dalam kroni-kroni tu lah. Tapi bukan dekat you lah, masa zaman saya sekolah menengah. Dulu dah berlalu lah. Adakah benda tu bagi impak lagi ke sampai sekarang? Yang membuatkan Fatin lebih berhati-hati? Ada, impak tu ada. Sebab bila saya dulu masa zaman saya sekolah menengah sampai saya form 6, saya memang pegang jawatan. And then paling ketara masa saya form 6 lah, memang saya pegang jawatan SU masa tu. Memang ramai tak puas hati dengan saya masa tu. Betul. And then bila kita pegang jawatan MT, dalam kalangan MT ni memang ramai tak puas hati dengan apa yang kita buat. Sebab kita buat tak ikut apa yang dia nak kan. Tapi kita ambil suara majoriti kan. Tapi dan benda tu buat saya bukannya macam marah diorang tak puas hati kat saya ke, bukan. Saya sebenarnya nak tahu side yang macam mana, side negatif apa yang diorang tak suka dengan saya bila saya buat kerja tu. Diorang tak suka sebab saya apa? Sebab saya terlalu sombong ke? Sebab saya terlalu pentingkan diri ke? Saya nak tahu benda tu. Jadi bila diorang bagi tahu saya apa yang negatif tu, saya akan cuba ubah. Dan sebenarnya saya nampak yang negatif tu. Saya nampak bila saya pegang satu jawatan tu, saya nampak yang macam mana style saya tu, dan saya rasa benda tu tak bagus. Dan bila saya masuk U, yang pertama mindset saya adalah saya tak nak pegang jawatan. Tapi saya nak ubah diri saya. Saya tak nak jadi yang macam dulu. Jadi bila saya masuk U tu, saya akan cuba terapkan yang orang kata yang positif je lah, yang baik-baik. Dan saya cuba jadi orang yang open. Maksudnya daripada kesilapan memegang jawatan, bukan kesilapan memegang jawatan, maksudnya waktu Fatin sekolah, Fatin ada memegang suatu jawatan dan pernah Fatin membuat suatu kesilapan bagi Fatin rasa benda tu silap lah. Jadi Fatin nak cuba perbetulkan diri Fatin ataupun improve diri Fatin dengan menceburi jawatan di universiti dan cuba elakkan daripada membuat kesilapan yang sama yang berulang lah. Ya, sebab dia more kepada personality kita. Jadi macam mak saya pun dia ada perasaan, dia ada cakap dengan saya. Dia cakap saya ni macam kalau dekat dengan orang macam sombong. Dia orang cakap sebenarnya tak boleh macam itu. Mak saya selalu tegur saya, jangan buat macam itu, sombong dengan orang. Style kita lagak macam kita ni ada satu. Mak saya nampak yang diri saya ni macam ada satu lagak yang sombong. Jadi dia tak nak ada benda tu. So bila saya sebenarnya tahu benda tu. Memang saya perasan ada sombong sikit dalam diri tu. Cumanya itulah saya nak ubah. Bila saya masuk uni, saya nak buang benda tu. Saya nak buang sebab tu bila saya bekerja dalam satu organisasi, bekerja dalam satu kumpulan, saya cuba, orang kata memang tak nak ada benda tu. Memang tak nak bonding ada. Sebab tu saya cuba mesra dengan dia orang. Saya cuba letak tepi dulu saya punya feeling tu nanti dulu. Saya dengar dulu apa yang dia orang rasa, saya dengar dulu pendapat dia orang, lepas tu baru saya macam okey, baru saya
consider benda ni betul ke tak betul. Macam tu. Okay. Menurut Fatin punya cerita tadi kan, Mak Fatin kata yang Fatin kalau bergaul dengan orang agak sombong. Macam mana yang sombong yang macam Sombong sebab saya tak bergaul. tak bergaul? Dulu saya tak ekspresi muka? ekspresi muka, itu pun satu benda juga tu. Dia macam ni sebab dulu saya ada satu perwatakan yang memang negatif. Muka saya ni orang padahal saya rasa macam saya okey. Tapi orang nampak muka saya ni macam saya ni sombong. Macam garang ada ke? Tak ada. Dia bukan garang, dia sombong. Lagak saya, cara saya berjalan, cara saya bercakap ada sombong. Saya tak tahu yang macam mana, tapi benda tu saya nak cuba ubah. Pernah tak ada kawan-kawan Fatin cakap pasal isu ni? Maksudnya Fatin sombong ke? Ataupun daripada ibu Fatin sendiri baru Fatin sedar? Kan Fatin sedar daripada kawan-kawan pun ada cakap macam tu? Saya sedar dua-dua sebenarnya. Dulu ada juga kawan-kawan cakap macam ada tu? kawan-kawan memang ada cakap masa first impression yang diorang jumpa saya, diorang ingat saya sombong. Jadi sebab tu yang pertama saya cuba ubah side tu supaya orang tak nampak lagak saya, personality saya, muka saya ni tak nampak macam orang sombong. Yang pertama saya buat, saya cuba setiap hari tu kalau jumpa orang saya suka senyum. Saya suka senyum. Lepas tu kalau macam contoh kalau saya pergi kat mana-mana kan, tiba-tiba ada orang dekat sebelah saya kan, saya tegur je dia. Benda basic je saya tanya, dari mana? Sekarang kalau student UPSI ni, kalau jumpa biasanya saya tanya kos mana, sem berapa sekarang, duduk luar ke duduk dalam. Saya sendiri yang akan mulakan perbualan tu. Fatin cuba atasi daripada ekspresi muka dan biar orang kata Fatin sombong tu, Fatin cuba atasi untuk dengan berborak dengan, lebih bergaul dengan orang lah. Macam tu maksud Fatin? Betul. Dan saya cuba kurangkan bukanlah cuba kurangkan, maksudnya bukan tak bagi, cuba kurangkan bagi pendapat sendiri. Saya nak dengar pendapat orang lain. Sebab dulu saya selalu cakap, dengarlah dulu aku nak cakap apa kan. Tapi sekarang saya cuba open. Saya akan dengar dulu apa yang diorang nak cakap. Saya dengar dulu apa yang diorang rasa. Lagi-lagi masuk kaunseling ni? Lagi-lagi masuk kaunseling. Itu yang sebab tu saya macam, bila saya digandingkan dengan kakak senior untuk jawatan kuasa khas ni, bila dia kena attack, saya nampak diri saya pada dia. Jadi satu benda yang baik lah, baik saya tengok personality Fatin untuk tidak meletakkan pendapat orang tu bagi Fatin tak betul. Jadi Fatin akan dengar dia, lebih open lah dengan situasi. Jadi daripada permasalahan isu yang berkaitan tentang jawatan kuasa yang dipimpin oleh Fatin, Fatin dikatakan ada je mesti, kalau kita, pada saya, bila kita jadi ketua, mesti ada yang tak berpuas hati. Betul. Kita tak boleh nak puaskan hati orang, betul? Betul. Saya rasa benda tu memang common issue bagi seseorang ketua ataupun yang memegang jawatan kuasa. Jadi Fatin pun ada, bukan masalah, ada orang memberi tanggapan yang Fatin ni sombong, dan mak pun ada cakap Fatin tak boleh buat macam ni, Fatin kena buat macam tu. Jadi berdasarkan penelitian saya, yang Fatin cuba untuk atasi sikap, bukan sikap lah, macam ekspresi muka yang sombong tu dengan bergaul dengan semua orang. Jadi bagi saya baiklah Fatin cuba untuk orang kata tanya pendapat orang, bergaul dengan orang. Lepas tu Fatin cuba lakukan tanggungjawab Fatin dengan baik. Contohnya Fatin bagi pemarkahan mengikut apa yang rakan exco tadi tu buat kerja. Kalau dia tak buat kerja, jadi Fatin bagi markah setimpal dengan apa yang Fatin tengok. Jadi benda tu adalah satu baik lah bagi saya untuk Fatin. Jadi isu ni kat sini, bila Fatin rasa yang isu yang berkaitan tadi yang kan tak berpuas hati, lepas tu yang Fatin rasa takut tadi kan, gugup. Jadi apa Fatin nak atasi benda tu? Macam mana cara Fatin atasi untuk perasaan takut dan gugup tu? Sebab tanggapan diorang yang negatif dekat saya tu masa zaman saya sekolah menengah, masa zaman saya form 6. Pernah juga berlaku. Bila masuk U ni, tanggapan diorang dah tak ada pasal benda tu. Tanggapan yang negatif pasal diri saya tu,
saya rasa macam dah tak ada. Sebab saya rasa bila saya masuk uni saya jadi macam orang lain. Sebab kita cuba nak berubah jadi yang lebih positif, jadi lebih yang orang kata yang baik, yang baik-baik lah kan. Sebab orang kata bila saya masuk kaunseling ni, dia macam buka minda saya ni lagi luas. Jadi ada tak pernah orang bagi tahu sesuatu tanggapan negatif dekat universiti ni? Pernah tak ada orang bagi tanggapan negatif? Kan yang tadi tu ada yang tak berpuas hati kan. Adakah dia memberi kesan yang mendalam bagi Fatin? Yang membuatkan Fatin rasa bolehkah aku jadi ketua ni? Bolehkah aku jadi ambil jawatan ni? Actually dah tak ada. Dah tak ada kesan dekat jadi saya. Benda ni dah selesai lah untuk saya Fatin. boleh katalah macam tu sebab so far saya ada dengar tapi benda tu tak bagi kesan sangat. Tak bagi Tak bagi kesan sangat sebab so far kebanyakannya dari apa yang saya dapat feedback daripada orang yang kenal saya, alhamdulillah semua positif. Yang diorang nampak dekat saya semua positif. Ada yang certain yang KO sikit tapi benda tu tak efek sangat dengan sekarang saya. Dah tak ada rasa. Apa perasaan Fatin sekarang? Maksudnya benda tu dah selesai, jadi Fatin rasa lega ke macam mana? Saya rasa macam dah, orang kata macam saya lagi suka dengan diri saya sekarang. Jadi apa yang Fatin buat tu, Fatin rasa aku dah buat tanggungjawab aku yang macam ni. Aku bagi markah macam ni. Apa yang diorang buat, dapat dah setimpal apa yang diorang buat. Maksudnya Fatin rasa aku buat benda betul. Berdasarkan penelitian Fatin sendirilah. Jadi benda ni pun tak memberi kesan kepada Fatin sekarang sebab Fatin pun dah buat yang terbaik. Betul tak Fatin? Jadi daripada kesilapan daripada dekat sekolah menengah dulu, Fatin tak nak ulang balik. Dan Fatin cuba untuk bergaul dengan orang. Dia sebab saya macam mana? Sebab saya pernah ada dekat situasi yang sama kan? Yes, saya pernah ada pada situasi yang macam tu dulu. Macam tu macam mana? Macam akak tu ke? Yes. Saya pernah ada situasi macam kakak senior tu. Dan saya faham macam mana perasaan dia. Sebab mungkin pada diorang tak suka. Tapi bagi saya bukan tak suka dia. Saya macam kesian. Saya kesian sebab saya pernah ada dekat situ. Sebab tu itulah yang benda pertama yang saya nak cuba elakkan. Jadi ada tak inisiatif ataupun tindakan Fatin untuk bagi dia, orang kata motivasi kan, Fatin katakan Fatin kesian dengan dia kan. Ada tak Fatin cuba approach dengan dia ke untuk saya sebenarnya tak berani nak cakap. Tak berani nak cakap dengan dia sebab bila dia buka mulut je defend diri dia, saya dah okey tak apa. Saya macam dah, saya tak berani. Dia seseorang yang macam mana tu? Dia seorang yang, saya boleh kata dia seorang yang lantang. Tapi lantang dia macam, saya boleh nampak diri saya dulu dekat dia. Dia macam ada, bukan sombong ke? Saya rasa kalau Fatin bertindak, dia beranilah untuk supaya kan Fatin nampak diri Fatin dekat dia kan. Fatin tak nak dia melakukan kesilapan yang sama macam Fatin buat dulu. Ada tak Fatin rasa Fatin nak bagi tahu dia, ataupun Fatin mungkin Fatin boleh cuba untuk bagi tahu dia? Cuba sebagai seorang kaunselor pada masa hadapan. Cuba tu saya tak berani nak jamin lah sebab dia macam ni. Bila ada orang yang, bila status orang tu lagi tinggi daripada saya, maksudnya dia kata macam senior kan, senior, saya macam tak berani nak buka mulut. Even macam dia baik je dengan saya. Macam contohlah dalam barisan kepimpinan kasih tu, MT ataupun exco senior saya tu, diorang baik je dengan saya. Saya layan diorang baik. Kalau jumpa dekat luar apa, saya tegur diorang kan. Tapi bila saya nak bagi tahu pendapat saya tak berani. Walaupun diorang sebenarnya tak ada masalah pun dengan saya. Dia baik je, okey je, macam tu. Tapi sebab saya meletakkan limitasi, sebabkan dia tu lebih atas daripada saya tak berani. Macam tu. Itu sebenarnya masalah dia. Fatin punya isu adalah masalah umur. Fatin lebih muda daripada diorang, dan pendapat Fatin nak mungkin utarakan, dan Fatin rasa macam
Boleh kan aku bagi aku tahu aku kecil, aku ni muda lagi daripada diorang Ya. kan. Mungkin diorang lagi makan garam daripada aku. Betul. Sebab saya rasa diri saya muda lah, saya tak berani nak buka mulut. Tapi pada saya, Fatin boleh cuba untuk bagi ketengahkan. Kadang ada orang tu dia lebih muda tapi pendapat dia lagi bagus daripada orang yang lebih berusia dengan dia. Tapi mungkin Fatin boleh cuba untuk, maksudnya saya tak bagi suggestion, cuma saya bagi, orang kata cubalah untuk improve diri Fatin untuk bagi pendapat tapi secara berlapik lah. Maksudnya walaupun Fatin muda, tak semestinya muda pun muda-muda ni macam tak ada pengalaman, mesti ada. Maksud saya macam walaupun orang tu muda, tak semestinya dia punya pendapat ni semua tak baik. Mesti ada yang bagus. Ya, sebab saya perasan semalam malam tak adalah masa meeting dengan penasihat, kita orang bukan kita orang, saya adalah seorang exco ni, dia utarakan satu soalan. Lepas tu sebelum dia yang bercakap, doktor dia cakap, doktor dia bagi pendapat dia lah apa semua tu kan. Dan lepas tu saya ambil daripada kat sini saya yang praktikum tu, saya ambil mic dia, cakap nak cakap ni, dia cakap macam tu kan. Lepas tu saya ambil lah, dia cakap kan. Lepas tu saya pun ambil, tapi saya dengar dulu pendapat exco tu tanya soalan apa ni semua kan. Lepas tu saya ambil, saya cuba beranikan diri, saya cakap pendapat saya yang saya macam sebab saya nak cakap yang saya memang menyokong diorang. Bukan menyokong, tak boleh nak cakap macam tu sebab kita tak boleh bias kan. Saya bukan nak menyokong diorang, tapi saya bukan nak menyalahkan jawatan kuasa saya. Tapi itulah yang saya nak cuba sampaikan, macam saya memang saya terima saya terima yang saya terima kesilapan daripada jawatan kuasa saya tu buat silap, dan saya cuba backup diorang, dan saya backup pendapat doktor sendiri. Sebab saya rasa benda tu betul, ada betul dia. Cuba saya bukan sebab diorang, bukan sebab nak backup diorang, nak salahkan pihak kita orang. Sebab kalau boleh kita ni tak nak nampak silap kita kan. Tapi nak macam mana, memang saya nampak silap tu daripada jawatan kuasa saya. Jadi memang saya bukanlah mentah-mentah menolak, tapi memang saya sekerang-kerangnya menolak ke tindakan senior yang buat kesilapan dalam pemakahan tu. Dan memang saya menyokong pendapat exco yang tanya soalan tu dengan pendapat doktor tu. Memang saya sokong benda tu, dan itu yang cuba saya beranikan diri nak cakap benda tu. Dan bila dah habis tu, saya pass balik mic tu, adalah empty, 2-3 orang empty cakap dengan saya kat tepi tu. Dia cakap, bagus lah Fatin berani cakap lantang, dia kata macam tu kan. So saya macam, Kak, saya sebenarnya takut Kak, saya gugup masa saya cakap tadi. It's okay lah, tak apa, bagus lah lantang bercakap kan, tapi lantang benda yang betul. Dia macam tu, dia macam dia cuba nak bagikan kita macam it's okay, benda tu tak ada masalah, macam tu. Daripada cerita Fatin, yang Fatin sebelum ni nak bagi tahu pendapat Fatin, sebab Fatin rasa mesti Fatin muda lagi. Lepas tu nak bagi tahu pula pendapat ni, nanti apa pula orang lain cakap. Mungkin Fatin ada fikir negatif daripada persekitaran bila Fatin luahkan pendapat Fatin, dan Fatin rasa Fatin kurang keyakinan. Adakah macam tu? Ya, betul. Kurang keyakinan untuk bagi tahu pendapat Fatin. Tapi Fatin cuba atasi dengan Fatin buat memberitahu kesilapan mereka ke macam mana? Bukan memberitahu kesilapan diorang, Cuma menolak apa kita, yang saya satu benda yang cuba saya terapkan, sebab saya nak buang yang sombong tu kan, saya nak buang yang negatif tu. Saya cuba merendah diri, saya cuba selalu menerima silap sendiri. Macam itulah, itu antara yang saya cuba buat lah. Supaya orang di sekeliling Fatin tidak membenci Fatin ke? Bukan membenci, sebab saya nak yang pertama saya nak mengelak daripada orang pandang negatif dekat saya. Yang kedua sebab saya nak buang negatif side saya tu. Tapi pada cerita Fatin, saya rasa it's okay kalau Fatin jadi ketua, tapi Fatin dah jalankan tanggungjawab Fatin sebagai seorang ketua, maksudnya jawatan kuasa tu, dan orang menganggap negatif. Tapi pada Fatin benda tu positif, dan tak ada pula yang bagi tahu yang Fatin membuat kesilapan, dan tak ada benda yang kukuh yang bercakap yang Fatin tak buat kerja. Jadi bila orang di sekeliling Fatin cakap negatif tentang Fatin tak payah ambil pot. Bagi saya tak payah ambil pot. Sebab
setiap orang yang ambil jawatan ni mesti ada yang orang kata negatif, yang tak suka kita, percaya. Dan benda tu buat saya jadi macam, saya buat satu benda tu, saya akan study dulu. Benda tu sebab sebelum ni kita macam okey, pegang jawatan ambil sambil lewa kan. Tapi sebabkan benda-benda yang macam itu, dia bila saya masuk U, bila saya masuk U, saya kena buat homework lebih, saya kena study lebih supaya saya boleh argue diorang. Maksudnya kita lepas argue tu mesti ada benda yang kita arguekan tu yang membuatkan boleh kita punya argument tu orang kata sesuai lah. Sesuai lah, maksudnya bukanlah menutup kesilapan, tapi kita menerima kesilapan kita dan cuba perbetulkan untuk akan datang. Berdasarkan apa yang cerita Fatin kongsikan atau luahan yang Fatin cuba sampaikan, saya dapat rumuskan yang Fatin ni seorang yang cuba untuk seorang yang bertanggungjawab dengan apa sahaja jawatan yang Fatin ingin ceburi, dan Fatin juga cuba atasi masalah. Contoh Fatin kata muka Fatin sombong semua kan, tapi Fatin cuba atasi. Dan Fatin juga cakap yang Fatin kurang keyakinan untuk memberi pendapat Fatin, tapi Fatin juga cuba atasi dengan menyuarakan pendapat Fatin dekat orang ramai tu. Jadi pada saya itu ada tindakan yang baik. Untuk seterusnya pun, untuk masa depan Fatin pun, Fatin kena buat macam tu supaya Fatin, bila Fatin, okey, so Fatin baru umur 22 tahun kan, 21 tahun, tapi Fatin dah berdepan dengan macam-macam orang kan. Jadi bila Fatin rasa benda tu Fatin dah pernah rasa, nanti Fatin tak akan melakukan perkara yang sama waktu masa hadapan. Betul. Macam waktu sekolah, Fatin kata Fatin dulu macam sombong kan, dan Fatin ada lepas tu Fatin tak akan bawa dekat universiti. Betul. Dan ini ada satu pengalaman yang baik bagi Fatin. Jadi saya rasa benda tu adalah benda yang baik lah untuk Fatin improve lagi keyakinan Fatin sebagai seorang yang menjawat jawatan, dan Fatin akan lebih improve keyakinan Fatin untuk bagi tahu pendapat Fatin sendiri kat orang lain. Saya rasa Fatin boleh lagi untuk lebih berani menyuarakan pendapat Fatin kepada semua orang. Tak kisahlah dia tu umur berapa, tapi mesti ada kita punya ayat yang berlapik lah, sebab orang lebih authority daripada kita kan, lebih berumur dan sebagainya. Dan apa pendapat Fatin sekarang, perasaan Fatin? Perasaan saya sekarang ni, saya sebenarnya rasa puas lah sebenarnya bila saya dapat cerita kan. Sebab benda baru berlaku semalam, dan baru berlaku dalam 2-3 minggu belakang ni. So macam benda tu mengganggu saya nak cerita dekat orang lain, macam diorang macam tak faham skop tugasan kita orang macam mana. Jadi bila saya dapat luahkan ni, macam rasa lagi lega lah benda tu. Jadi maksudnya matlamat Fatin kat sini nak meluahkan cerita dan melegakan perasaan Fatin tu lah, yang terbuka hati Fatin. Sebab saya rasa sebab saya masih boleh lagi untuk teruskan jawatan ni. Sebab ni pun sidang nak turunkan. Kalau diberi peluang, saya memang nak jawatan kuasa ni dikekalkan untuk akan datang pun, untuk sidang akan datang. Cumanya untuk sidang akan datang, sebolehnya saya nak ada rubrik dan skop tugasan pemakaran tu lagi jelas, supaya takkan ada isu-isu. Bagi saya benda tu common lah. Sebab benda kita baru nak start, baru nak belajar, lopong-lopong tu memang akan ada. So kita nak perbaiki lopong-lopong tu untuk sidang akan datang. So saya harap untuk sidang akan datang ni, jawatan kuasa ni jangan dibubarkan lah. Sebab dia baru nak mula, tapi sebabkan isu-isu macam ini, saya tak nak benda ni dibubarkan. Bila ada timbul isu-isu yang macam ni, sebenarnya itu yang buatkan kita rasa kita nak perbetulkan, nak improve lagi jawatan kuasa ni, ke mana hala tuju jawatan ni nak pergi. Jadi bila saya nampak, bila isu-isu macam ni dipersoalkan, dibangkitkan, saya rasa macam wow, bagus. Sebab benda ni saya tak pernah terfikir. Jadi bila diorang bangkitkan isu-isu yang macam ni, saya jadi macam, saya nampak gambaran untuk jawatan kuasa ni, okay, akan datang, aku takkan buat lagi macam ini. Dia lagi jelas, dia punya cara nak menilai tugasan dia tu, saya nampak lagi jelas untuk akan datang. Maknanya Fatin kat sini dah sedar bahawa
kesilapan kita baru lagi kan. Fatin pun baru lagi menjawat jawatan kuasa ni berapa? Ni nak masuk dengan 3 bulan. Lagipun baru lagi. Jadi Fatin baru nak adapt dengan situasi Fatin sekarang. Dan Fatin rasa benda tu Fatin tak, kalau ada kesilapan ataupun kesilapan yang berlaku dekat dalam yang baru ni, tak akan dilakukan untuk yang seterusnya. Kita akan cuba improve benda tu. Tu adalah satu perkara yang saya lihat baiklah bagi Fatin. Fatin adalah seorang yang orang kata tak akan melakukan kesilapan yang sama untuk masa hadapan. Jadi ada apa lagi tak Fatin nak kongsikan? So far tak ada. Tak ada. Okay, terima kasih. Kita tamatkan kita punya interview sikit ni pada pada kali ni lah. Boleh ke Fatin? Boleh. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Fatin kerana sudi untuk berkongsi cerita yang bagi saya sangat membantulah dalam tu. Dan adakah saya ada memberikan sesuatu kepada Fatin? Ada. Sebab saya saya sebenarnya baru nampak yang saya sebenarnya dah buat benda tu, cuma saya tak nampak je. Saya rasa Fatin boleh buat sebab Fatin ni jenis yang macam apa yang jawatan yang Fatin ceburi tu Fatin dapat tu Fatin akan buat sehabis baiklah pada saya. Jadi itulah. Lagi satu saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi cerita dan isu yang Fatin selesa lah untuk bagi tahu saya untuk saya punya assignment ni. Terima kasih banyak Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.